Nizam oleh Allah yang Maha Esa. Sifat dan warna kulit tidak semuanya sama, tapi Allah melihat iman dan takwanya. Allah Maha Kuasa atas segala yang ada, menciptakan kita dari segumpal darah. Ingatlah manusia, siapa diri kita. Sujudlah kepadanya, rendahkan hati kita. Jangan sombong, jangan dengki, itu tidak disukai Allah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Apa khabar semuanya murid-murid guru-guru? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sihat dan sejahtera selalu insya-Allah. Menariknya, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuk Tawaduk Menzahirkan Kesucian Jiwa. Kita nak tahu apakah ilmu yang bakal dikongsikan oleh guru kita yang bukan calang-calang orangnya. Tapi sebelum tu, jom kita kenalkan dahulu guru kita pada hari ini. Lihat profil guru. Bersama dengan kita di slot menengah atas pada hari ini. Jadi bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa kita, Cikgu Fikri Nizam. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Itu dia jurubahasa kita pada hari ini. Dan bersama kita di studio hari ini guru kita Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah sihat. Samalah baju kita hari ini Ustaz. Warna dia. Baju raya. Baju raya. Ustaz tadi saya dengar nyanyian Ustaz, subhanallah kan. Banyak maksudnya nak disampaikan Ustaz kan? Ya. Okay, jadi Ustaz bersama kita pada hari ini siapa Ustaz? Bersama kita pada hari ini iaitu anak-anak murid daripada SMK Seri Pilihan Perdana Kuala Johor. Yang pertama adalah Miftahul. Yang kedua adalah Afiq. Yang ketiga Hanin. Dan seterusnya Syukri. Itu dia murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Kulai Johor. Jadi semuanya bersemangat ni. Kita nak tahu apakah perkongsian ilmu yang bakal dikongsikan oleh guru kita pada hari ini berkenaan dengan tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Kak Syafiqah. Jadi pada hari ini Ustaz akan mengajarkan tentang tajuk pembelajaran kita iaitu bab 18 tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Anak-anak murid di studio dan juga di rumah sila buka muka surat 186. Dan di bawah tajuk akhlak Islamiah. Jadi pada hari ini insya-Allah anak-anak murid kita akan dapat menyatakan pengertian dan dalil nakli sifat tawaduk. Yang kedua, di akhir pembelajaran anak-anak murid akan dapat menjelaskan contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya boleh teruskan ya Kak Syafiqah silakan. Alhamdulillah. Jadi kita anak-anak murid di studio dan juga di rumah, mari kita melihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tawaduk. Jadi maksud tawaduk adalah sifat kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Ustaz ulangi sekali lagi, sifat kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dan sesama manusia. Baiklah, tadi Ustaz menerangkan tentang maksud tawaduk. Jadi Ustaz nak minta anak murid Ustaz di dalam studio untuk menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan tawaduk. Baik, siapa yang ingin menjawab soalannya? Siapa yang ingin menjawab? Okey, Hanin, alhamdulillah. Silakan. Tawaduk adalah memilih jalan tengah di antara dua sikap yang membinasakan, iaitu sikap besar diri dan sikap terlalu merendah diri sehingga membawa kesan kehinaan kepada diri seseorang.
Contohnya Ustaz, ujub, akbar, riak, sombong kan haram. Ya. Dan juga terlalu merendahkan diri sehingga menjatuhkan nilai di sisi masyarakat. Jadi, jalan yang terbaik adalah dengan memilih jalan tengah, iaitu bersederhana ataupun dalam bahasa Arab Wasatiyah. wasatiyah. Wasatiyah, ya. Ya. Betul-betul. Ni dalam bahasa Arab kita panggil sebagai wasatiyah, sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tak boleh rasa macam teruk sangat kan, saya bodoh tuan, tak ada. Okey, dan yang terbaik adalah kita bersifat sederhana. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan makna tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Saya dengar tadi murid kita sampaikan jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat dengki dan sebagainya, ya Ustaz. Betul. Itu dia berkaitan dengan tawaduk. Okey Ustaz, kita bagi kesempatan dulu, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Didik TV KPM. Hari ini dalam slot menengah atas kita belajar mengenai tawaduk menzahirkan kesucian jiwa untuk murid-murid tingkatan 5. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh dengan tajuk kita pada hari ini, jom kita lihat dahulu VT yang akan dipaparkan. Alhamdulillah, sebentar tadi kita sama-sama telah menyaksikan satu video pengajaran berkaitan dengan sifat tawaduk. Jadi Kak Syafiqah, saya teruskan pembelajaran pada hari ini. Jadi silakan. Ustaz nak minta anak murid Ustaz di studio untuk memberikan sedikit baklum balas berkaitan dengan video pengajaran yang ditayangkan sementara tadi. Siapa nak bagi refleksi? Siapa nak bagi refleksi kepada video pengajaran tadi? Saya Ustaz. Okey, Afiq. Alhamdulillah Afiq. Okey Afiq, bagaimana pendapat Afiq tentang video tadi? Video tadi menerangkan tentang seorang yang asalnya akan marah tetapi memaafkan kesalahan orang terhadap dirinya kerana sifat tawaduknya yang tinggi. Jadi mula-mula sekali Afiq dia nak marah ya Afiq Ya Ustaz. Mula-mula nak marah tapi dia memaafkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang sentiasa memaafkan walaupun dia buat apa sekalipun. Macam-macam yang Nabi Muhammad SAW hadapi. Jadi seterusnya untuk melihat kepada sifat tawaduk ini, kita melihat kepada dalil nakli sifat tawaduk. Dalil nakli sifat tawaduk. Jadi Ustaz nak minta anak murid Ustaz di talian untuk menerangkan dalil membacakan dalil nakli sifat tawaduk. Jadi siapa nak kali ini pula siapa? Siapa pula nak baca? Okey, silakan. Dipersilakan Syukri. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Riwayat Muslim. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darjatnya. Baik Syukri, boleh Syukri terangkan lebih lanjut lagi apa yang Syukri faham tentang hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni? Okey, saya cuba menerangkan. Okey, orang yang merendahkan diri kepada Allah akan diangkat darjatnya kerana menjauhi sifat angkuh dan sombong. Tetapi orang yang angkuh dan sombong akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala
seperti Fir'aun yang merasakan dirinya seorang Tuhan. Betul dia Kak Syafiqah seperti Ya. Fir'aun sangat sombong Yelah. jadi betul. Kak Syafiqah dia punya main dia adalah mengangkat darjat ni, Allah akan mengangkat darjat. Maknanya siapa-siapa yang merendahkan dirilah kan Ustaz? Dia merendahkan diri tetapi kalau siapa yang sombong, belagak sampai lupa bahawa dirinya adalah seorang hamba, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Ya. Okey. Okay, silakan Ustaz. Ustaz, Ya, Afiq. saya ada ingat satu lagu yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Boleh saya nyanyikan? Tadi saya nyanyi lagu kan? Ya. Okey, silakan. Kenapa tak Okey, Afiq? Afiq. Lagu apa pula ni? Okey, boleh teruskan. 1, 2, 3. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Semua yang ada Allah yang punya. Okey, mari kita tepuk tangan sikit. Ya. Semua tepuk tangan sikit bagi pada Afiq. Afiq. Alhamdulillah. Jadi Kak Syafiqah rasa nak bagi tak button tu? Boleh Ustaz. Tadi pada Syukri pun kita bagi, pada Hanin kita bagi satu. Ustaz, button yang besar ke yang kecil Ustaz? Tak kisah. Tak ikut, kisah lah. Kak Syafiqah. Afiq Afiq yang Syukri Ustaz. Afiq, Syukri. Tadi Hanin kita bagi dia satu juga. Semua dapat satu. Alright, okey. Tahniah semuanya. Tahniah Ustaz, semuanya. saya rasa lagu tadi apa yang Afiq nyanyi tu ada maksud yang besar lah Ustaz nak sampaikan. Apa Ya, ni, Ustaz? ada maksud yang besar untuk disampaikan. Jadi sebelum tu Ustaz ulang dulu dia punya lirik. okey, Tapi okey. Ustaz tak nak nyanyi lagi lah. Asyik nyanyi je. Yelah. Jadi pertama, mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Jadi sebenarnya kita tak ada apa-apalah, semua tu adalah Allah punya. Tapi sebenarnya Kak Syafiqah kita nak keluarkan satu soalan kebat Kak Syafiqah. Okey. Soalan kebat dan hebat. Jadi anak murid di studio dan juga di rumah sedia dengan pen dan kertas masing-masing. Sekarang sedia dan pen dan kertas masing-masing. Ustaz nak buat laju sikitlah. Okey. Jadi Kak Syafiqah saya bacakan. Ustaz bacakan pertama soalan kebat pertama. Apakah pandangan murid-murid berkaitan lirik lagu ini dengan sifat merendah diri? Apa pandangan murid-murid berkaitan dengan lirik lagu ini dengan sifat merendah diri? Yang tadi mana milik kita tu? Okey. Jadi Kak Syafiqah kita bagi dia masa sekejap. Bagi dia masa kejap lah. Kalau Ustaz tanya saya pun boleh juga. Itulah Kak Syafiqah. Pandangan Kalau orang sombong ni macam mana Kak Syafiqah? Kalau saya lah kan Ustaz, sebab kita faham semua ni sebenarnya datang daripada Allah. Kan? Semuanya sementara dan akan kembali pada Allah juga. Betul tak Ustaz? Betul. Walaupun harta kita banyak ke, duit kita banyak ke, macam mana ke, tapi kita tetap akan menghadap Allah SWT kan? Betul. Itu yang kita takut. Itu kita nak dengar daripada jawapan murid-murid ni Ustaz. Apa mereka jawab ni? Murid-murid. Okey. Okey. Kita rasa murid-murid di studio dan di rumah sudah sedia. Jadi Ustaz nak buka lah kepada siapa yang cuba angkat dulu jawapan tu masing-masing. Cuba angkat dulu, tunjuk dulu. Angkat dulu. Karangan ni Ustaz. Macam karangan. Karangan kan? Sebab dia ada soalan kebat ni. Okey, turun dulu. Turunkan dulu. Okey, Ustaz nak siapa yang cepat angkat tangan nak jawab? Siapa? Okey. Siapa? Miftahul. Miftahul. Okey, Miftahul boleh bacakan? Okey, boleh. Okey, pada pendapat saya, lirik lagu ini menerangkan bahawa seseorang yang merendah diri sebenarnya merasakan dirinya tidak mempunyai apa-apa. Okey, Kak Syafiqah kejap. Okey, tidak mempunyai apa-apa. Merasakan dirinya tidak mempunyai apa-apa itu adalah isi. Tulis kat sini teruslah. Silakan. Okey, teruskan. Hal ini kerana hanya Allah yang berhak atas segala sesuatu. Hal ini kerana hanya Allah yang berhak ke atas segala sesuatu, itu adalah huraian. Jadi kalau kita dalam tu kita akan panggil dia hash, buat letak hash lah. Okey, huraian. Okey, kemudian Kesannya kita tidak akan bersifat sombong dan bermegah. Kesannya kita tidak akan bersifat sombong dan bermegah. Jadi itu adalah huraian lengkap. HL, huraian lengkap. Okey, kemudian Mulanya, sebagai seorang murid, saya akan berusaha untuk menjadi seorang yang merendah diri seperti mana sifat merendah diri Nabi Muhammad SAW yang dikasihi. Okey, Kak Syafiqah dia ada kesimpulan. Jadi
untuk penandaan kebat ni, yang orang jadi kebat hebat dalam nama kebat pening dia tak boleh jawab. Dia mesti ada 4 elemen ni. Pertama adalah isi, huraian lengkap, kesimpulan. Jadi kita bagi Syafiqah 2 sebab dia dapat 4 markah. Okey. Ustaz, saya letak markah Ustaz? Boleh. Boleh Pada Kak sebab Syafiqah. orang yang hebat ni jawab ni. Kita kena letak markah ni. Okey, untuk Miftahul 1. Okey, Miftahul dapat 2. Okey, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sebenarnya apabila kita lihat keadaan ni, kita nak melihat bagaimana sifat tawaduk ni lawannya adalah sifat sombong. Jadi ustaz nak yang berada di talian sekarang dalam studio, siapa yang nak melakonkan watak sombong ni? Ada berlakon. Ada. Siapa tu? Siapa? Okey. Syukri. Syukri nak berpasangan dengan siapa? Dengan Miftah. Miftah, tengok tu, nak berpasangan dengan Miftah. Kita ada satu director. Siapa director? Okey, director siapa? Saya Ustaz. Okey, Afiq, ready? Kita buat action. Okey, director Afiq akan memulakan. Okey, ready, casting. 1, 2, action. Syukri, hari tu bulan puasa dapat khatam tak? Nampak ni, 3 kali saya hatam tau. Mif pula. Dapat sekali je khatam. Sikitnya. Tudung labuh, baca pun sikit. Okey, cut. Kau Syafiqah macam ni laser ke? Terasa pula. Allahu Akbar. Okey, terasa pula Itu maksudnya memang betul lah macam sombong tapi Syukri ni tak sombong. Yelah, lakon saja. Dia tu Okey. Jadi untuk yang sifat sombong ni kita akan pergi pada kebat yang kedua. Asyik kebat lagi. Ya. Sebab hari ni adalah pemasangan kebat. Ada 3 kebat Kak Syafiqah. Baik. Kak Syafiqah ready dengan tu kan? Betul, saya ready dengan markah ni nak bagi ni. Soalan ni, kali ni adalah kebat spontan Kak Syafiqah. Kita nak minta jawab spontan. Tengok siapa yang boleh. Okey, soalannya adalah, apakah yang akan berlaku sekiranya seorang berasa sombong dalam melakukan ibadah kepada Allah? Macam tadi kan? Dia cakap dia baca Quran sampai 3 kali khatam. Yang seorang tu turun labur pula kena habis. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Siapa? Okey, soalannya tadi, apakah yang akan berlaku sekiranya seorang berasa sombong dalam melakukan ibadah kepada Allah? Okey, jadi siapa yang nak terus jawab soalan ni di studio? Okey. Hanin. Silakan. Okey, Hanin. Saya cuba Ustaz, saya nak cuba. Hanin memang excited Namanya Hanin Hanania. Dahsyat tak nama dia? Dahsyat. Okey, kita nak tengok dia punya jawapan dahsyat tak? Soalannya, sekiranya seseorang itu soalannya apa? Seseorang itu berasa sombong. Sekiranya seseorang itu berasa sombong kerana dalam melakukan ibadah. Dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadahnya tidak akan diterima kerana telah lari dari tujuan utama beribadah. Okey. Betul tak Ustaz? Kesimpulannya, ada kesimpulan. kita perlulah melakukan ibadah kita hanya kerana Allah supaya ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Okey, Betul, kita tengok kawan-kawan ni, dia boleh bagi markah tak? Okey, rakan-rakan, betul tak jawapan daripada Hanin ni? Betul siapa nak betul. jawab? Ustaz, Okey, Miftah. saya rasa Hanin tertinggal huraian lengkap. Hanin tertinggal huraian lengkap lah. Tertinggal huraian lengkap Okey, betul tak semua? Rasa betul tu, tertinggal huraian lengkap. Jadi Hanin dapat 3 markah, tak apalah, kita bagi 1 button pada Saya bagi 1 button ya. Okey. Smiley sikit. Okey. Okey, minta maaf ni walaupun macam tu tetap 1 button. Jadi sebenarnya kita ada satu cadangan Ustaz ada satu cadangan jawapan. Jadi anak murid di studio dan rumah lihat betul-betul bagaimana cara menjawab yang tepat Sekiranya seorang berasa sombong dalam melakukan ibadah, mesti ada permulaan kata daripada soalan. Maka ianya akan menjadi penghalang besar dalam mencapai kesempurnaan iman. Jadi Kak Syafiqah 1 markah. Lepas ni Kak Syafiqah mesti tiada boleh jawab. Kemudian hal ini dikatakan demikian kerana sifat sombong boleh merubah kehidupan manusia daripada mulia kepada kehinaan. Ini adalah huraian. Dan seperti sombongnya iblis ke atas penciptaan Nabi Adam AS, huraian lengkap. Jadi dalam huraian lengkap mesti ada seperti ataupun kesan ataupun implikasi. Implikasi pun boleh. Implikasi boleh.
Kemudian kesimpulannya, saya sebagai seorang murid akan berusaha mengamalkan sifat merendah diri supaya iman dan akidah saya terjaga. Okey. Itulah Ustaz Okey, itu. Jadi untuk seterusnya, ini tadi adalah soalan kebat yang kedua lah. Ini soalan kebat yang kedua. Okey, minta maaf. Ini soalan kebat yang kedua. Jadi ini dah contoh jawapan Ini Ustaz. adalah contoh jawapan daripada soalan kebat yang kedua. Jadi itulah tadi yang telah dijawab oleh anak-anak murid kita lah. Baik, berkaitan dengan Ustaz. segmen kita pada hari ini. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan terima kasih juga murid-murid kita yang bersemangat Ustaz nak jawab soalan kebat yang pertama dan kedua tadi Ustaz kan. Ya, dia macam agak sukar, tapi dia boleh jawab. Baik, itu dia daripada tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Kita nak tahu Ustaz bagaimana kalau saya nampak tadi murid-murid cerita tentang jangan sombong, jangan dengki dan sebagainya Ustaz kan. Tapi kita nak berehat seketika, kita bagi peluang untuk murid-murid berehat seketika, lapangkan diri dan kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Didik TV KPM slot menengah atas pada hari ini, dan kita lihat dahulu apakah yang bakal dipaparkan di tayangan anda di TV. Jom kita lihatkan dahulu. Baiklah, sebentar tadi Kak Syafiqah, kita sama-sama menyaksikan satu lagi video daripada anak-anak murid kita di sekolah yang melakukan tentang satu babak. Jadi Ustaz nak minta anak murid Ustaz di studio pada ketika ini untuk memberikan sedikit maklum balas tentang video yang ditayangkan. Baik, siapa nak bagi maklum balas tu? Okey, Miftahul. Silakan Miftahul. Okey, Ustaz dan Kak Syafiqah, saya rasa video ini menunjukkan masyarakat yang saling tolong-menolong tanpa mengira pangkat dan kedudukan, kerana semua manusia adalah sama di sisi Allah. Masyarakat tolong-menolong tanpa mengira kedudukan kerana semua manusia sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak minta seorang daripada murid di studio untuk membacakan contoh kepada sifat tawaduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pergaulan. Okey, jadi siapa yang nak membacakan ni? Okey, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey, Silakan Afiq. Afiq, dipersilakan. Okey, jemput Afiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Riwayat Al-Bukhari. Okey, alhamdulillah daripada Afiq jadi agak panjang tapi kita ringkaskan Jadi yang perkara yang paling penting adalah Nabi Muhammad SAW mendahulukan ucapan salam tak sempat bagi salam. Macam contohnya Ustaz jumpa dengan Syafiqah Syafiqah bagi salam dulu.
Saya bagi salam lah. Dengan kanak-kanak tak sempat kanak-kanak bagi salam, Rasulullah dah bagi salam. Dan juga sifat kasih sayang Rasulullah, iaitu Rasulullah sentiasa membelai rambut anak-anak ni. Itu adalah sifat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ada satu soalan kebat yang ketiga. Soalan kebat yang ketiga daripada video VT tadi kita, video VT tadi. Jadi di sini soalannya adalah, apakah yang akan berlaku sekiranya seorang murid tidak mengamalkan sikap tolong-menolong? Apa yang akan berlaku? Okey, ini pun kita bagi spontan jugalah apa yang akan berlaku. Okey, anak murid di studio, siapa yang nak jawab soalan ni? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Okey, Syukri. Silakan Syukri. Sekiranya seorang murid tidak mengamalkan sikap tolong-menolong, maka imej murid itu akan terjejas. Ini kerana rakannya akan hilang rasa hormat kerana sikapnya yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kesimpulannya, saya sebagai murid akan mengamalkan sikap tolong-menolong agar ikatan antara rakan-rakan akan sentiasa terjaga. Baik Kak Syafiqah, kita cuba tengok ini mungkin jawapannya. Terus ada. Terus ada. Okey, kita tengok jawapan, contoh jawapan. Tengok cara penandaan. Minta-minta dapatlah kita jawab dengan baik. Betul. Sekiranya seorang murid, pembukaan juga, sekiranya seorang murid tidak mengamalkan sikap tolong-menolong, maka ni mesti ada. Imej murid itu akan terjejas. Okey, ini adalah isi. Hal ini dikatakan demikian kerana rakannya akan hilang rasa hormat. Okey, ini adalah huraian. Kerana ada penyambung, Kak Syafiqah, ada penyambung kerana. Kerana sikapnya yang mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ni huraian lengkap. Kesimpulannya, saya sebagai seorang murid, saya akan mengamalkan sikap tolong-menolong agar ikatan silaturahim antara rakan-rakan akan sentiasa terpelihara. Agar ni pun adalah satu yang penting. Agar ni penyambung dia. Jadi ini adalah kesimpulan. Jadi berapa Kak Syafiqah markah dia? 4. Oh, terror Kak Syafiqah. Markah penuh. 4 markah. So kita bagi Ustaz, 2 lah. Okey, bagi 2 Ustaz. Kita bagi 2. Dekat Pada Syukri. Afiq Tadi rasa tadi, Miftahul tu Syukri, Miftahul kena bagi 1. Okey. Okey. Nanti kita Afiq tadi ada baca ke Ustaz? Afiq tadi ada baca ke? Afiq ada baca. Ada baca? Saya bagi 1 lagi Ustaz. Boleh lah. Boleh lah. Tengok Kak Syafiqah murah hati hari ni. Okey, Ustaz. Okey. Teruskan Ustaz. Itu buat apa tu di talian tu? Miftah tengah buat apa tu? Miftah? Saya tengah lap pinggan Ustaz dengan Kak Lap Syafiqah. pinggan. Cuba Kak Syafiqah tanya dia masak apa? Okey, Miftah masak apa sekarang ni? Pagi tadi ke? Nasi goreng kampung. Oh, rajinnya. Tengok tu pula tu. Apa yang Cik Hanin buat tu? Ya Allah, bagi apa tu? Buat apa? Ustaz, bukan panas Ustaz. Saya baik saya pergi sidai baju kan. Sekarang saya nak pergi sidai baju dah ni. Banyak pula baju dia. Banyak hanger tu. Banyak hanger. Afiq buat apa tu Ustaz? Afiq buat apa? Menjahit Ustaz. Itu raya koyak. Tengok Kak Syafiqah, dia nak menjahit. Kak Syafiqah tak tahu. Dia cakap suara dia koyak. Baik tak? Itu Syukri tu buat apa Syukri? Syukri buat apa? Saya tengah menampas selipar. Tengah nampak selipar Ya dahsyat ni Allah. kalau tu memang dibawa terus tambah selipar. Sebab tadi saya bawa balik dari masjid tadi. Tengok Tiba-tiba memang tak calon nampak suami batu. So, dah selipar tambah saya tercabut lah. Oh ya ke? Dah tambah selipar balik masjid. Oh. Tak rajin ni Ustaz diorang ni semua. Rajin sebenarnya kita nak cakap apa? Sebenarnya kita nak cakap, nak minta anak murid kita dia bacakan contoh yang kedua ni. Jadi siapa nak bacakan contoh yang kedua? Siapa nak baca? Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Hanin. Hanin lagi. Okey, boleh. Boleh silakan. Boleh. Okay. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isterinya melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwat bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah SAW bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menampas selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab berumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Riwayat Ahmad.
Nampak Ni macam yang kita buat tadi Ustaz. Ya, yang tadi buat dia ada macam ni, sama. Ya, Syukri kan menampal selipar, Afiq menjahit pakaian, Miftahul lap pinggan, saya pula ready-ready nak pergi sedia baju. Jadi kita semua tengah bersikap tawaduk lah ni Ustaz. Tengok ni, sebab tawaduk dia kita bagilah lagi sekali, lagi satu. Dan nak habis dah button tu Untuk Hanin Okey. Okey, bagus. Kita Okey, alhamdulillah. Jadi sifat-sifat tadi tu ada kat sini lah. Dalam pergaulan rumah tangga. Jadi kita tak semestinya laki tu semua yang menguruskan rumah tangga. Isteri menguruskan rumah tangga, laki tolong lagi bahagia. Suami tolong lagi bahagia. Okey, alhamdulillah. Tapi saya teringatlah Kak Syafiqah tentang bagaimana Rasulullah punya adab ketika makan dan minum. Tapi Ustaz macam nak minta anak murid ni dia berlakon lagi sekali lah. Nak berlakon lagi sekali. Jadi tadi sebab Hanin dia cakap banyak kita suruh Hanin berlakon, nak tengok tak dia jadi artis. Okey, Hanin cuba. Hanin nak pasangan dengan siapa? Tadi Syukri dengan Miftahul sudah. Afiq lah pula. Afiq pula. Okey, siapa director? Kita bagi Miftah pula jadi director, boleh? Okey, ready Miftah? Okey. Situasi di College UTM. Casting 1, 2, 3, action. Nin, aku lapar. Oh, lepas kelas ni memang lapar. Jom kita pergi makan. Kau nak makan kat mana? Jom aku bawa kau pergi makan kat gerai kat Simpang sana. Okey, boleh. Okey, Kak. Situasi di kedai makan. Casting 1, 2, 3, action. Alhamdulillah, kenyang. Sedap makanan tadi. Fik, apa ni? Kedai apa ni Fik? Ya Allah, tak boleh telan lah. Kalau macam ni aku ambil gambar viral, tak payah datang dari kedai dia. Tak baik tu kalau kau buat macam tu. Okey, Kak. Ya, tu. Itu dia lakonan saya rasa. Memberikan satu impak yang besar sebenarnya Ustaz. Apa yang sampaikan tu? Dah viral pula. Okey, jadi dalam lakonan tadi sebenarnya kita nak minta anak murid kita bacakan yang ni lah. Contoh ketiga. Okey, jadi contoh ketiga ni siapa yang nak membacakan? Siapa nak baca? Saya. Okey, Miftah boleh. Silakan Miftah. Okey. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Macam tadi Kak Syafiqah, Afiq, dia bersyukur je apa yang dia makan. Tapi Hanin tu, dia cakap tak sedap lah, nak viral lah. Gitu. Apa ni Hanin? Tak boleh macam tu Hanin? Okey. Ya Ustaz? Okey, terus. Miftah nak sama lagi? Boleh. Apa baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak pernah menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Riwayat Muslim. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW ni dia berdiam kalau tak suka. Pernah satu masa Rasulullah SAW dapat buah limau. Bila dapat buah limau tu, Rasulullah makan dulu. Sahabat tengok je Rasulullah makan. Lepas tu bila dah habis tu Rasulullah tinggalkan, maka ditinggalkan buah limau kat situ. Bila tinggal buah limau tu sahabat rasa rupanya limau tu masam. Tapi Rasulullah tak cakap limau ni masam nanti aku viral kan. Tak ada. Jadi itu sifat Rasulullah, kalau dia tak suka ditinggalkan. Macam tu. Jadi kita, Nabi diamlah kan. Nabi diam. Jadi itu adalah sifat tawaduk Nabi Muhammad SAW. Dia tak nak kawan-kawan lain rasa masam lah. Itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan contoh-contoh tawaduk sebentar tadi Ustaz yang menzahirkan yang menzahirkan kesucian dalam jiwa seseorang insan. Jadi kita nak bagi peluang Ustaz, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM.
Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas untuk murid-murid tingkatan 5 untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Fahmi Muhammad. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal kita belajar? Dipersilakan Ustaz. Sebelum kita belajar, kita kena bagi markah dulu. Bagi markah. Okey Ustaz, saya pun nak bagi markah ni. Siapa Ustaz? Semua kan Ustaz? Jadi 2 orang je lah. Afiq dengan Afiq. Hanin kan Ustaz? Ya. Okey. Semoga dia dapat lepas ni restoran yang sedap untuk makan. InsyaAllah. Okay, jadi untuk permulaan pada segmen ini, jadi Ustaz sukalah untuk tunjukkan 2 gambar ni. Jadi gambar ni pertama apa Syafiqah? Lalang Ustaz. Lalang kan? Orang cakap jangan jadi ikut macam lalang kan. Lalang ni macam kesian je lalang ni, macam-macam kena Yang ni apa Syafiqah? Padi. Padi. Betul. Akak tak ada button kat situ. Kalau tak kat Syafiqah kita bagi makan. Okey, jadi sini ada lalang dan padi. Dia sangat rapat dengan bila kita menerangkan tentang sifat tawaduk. Jadi Ustaz nak siapa yang boleh berikan sedikit apakah perkaitan di antara lalang dan padi dengan sifat tawaduk? Siapa? Siapa dia? Saya Ustaz. Okey, Afiq. Okey. Apa Afiq? Okey, Ustaz. Yalah, Kak Syafiqah dan Ustaz, saya menerangkan ini dalam bentuk pantun, okey? Boleh. Baik membawa resmi padi, jangan membawa resmi lalang. Kerana lalang semakin besar semakin meninggi, tetapi padi semakin tunduk semakin berisi. Menusuk juga Ya, betul. Ada satu orang kata apa, pengajaran ni nak cakap pengajaran ni semakin besar semakin tinggi lalangnya, tapi bila padi semakin tunduk semakin berisi. Okey, lagi satu lah untuk Afiq. Okey, boleh. Kita murah hati betul hari ni bagi markah macam-macam Okeylah. Okey untuk Afiq. Okey, jadi ni sifat lalang dan juga padi ni memang kita nampak lah kat Syafiqah dan juga anak-anak murid di studio dan juga di rumah. Bila lalang tu pun agak susah juga. Macam-macam lalang ni negatif dia. Bila besar kebun tak nampak kan. Lepas tu dia meninggi pula. Tapi bila padi banyaklah yang kita dapat manfaat. Sebab tu semakin kita kaya, semakin kita menjadi seorang yang hebat dan juga berendah diri. Jadi Ustaz suka untuk murid-murid di talian untuk memberikan hikmah kat Syafiqah kita dah belajar, kita tahu hikmah tawaduk ni. Jadi Ustaz buka kepada 2 orang murid Ustaz di talian untuk membacakan hikmah. Menerangkan hikmah tawaduk ni. Apa dia kita belajar pada hari ni? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Hanin. Hanin. Okey, silakan Hanin. Okey. Hikmahnya mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana sentiasa bersyukur. Allah kan suka orang yang bersyukur. Syukur Ustaz. Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana Allah suka orang yang bersyukur. Itu hikmah dia. Jadi dia jawab ada kerana. Bila ada kerana, itu dia 2 markah. Ada istilah dan juga huraian. Jadi kita bagi dia 2 button. Okey, saya bagi 2 button Ustaz. 2 button. Okey. Siapa lagi nak bagi hikmah ni? Menyatakan hikmah pembelajaran tawaduk pada hari ni. Siapa lagi? Siapa lagi seorang? Ustaz nak lagi seorang? Okey, Syukri. Okey, kita akan lebih dikasihi oleh masyarakat. Kerana masyarakat sekeliling ni tak suka langsung orang yang sombong, yang bermegah-megah. Suka merendahkan diri orang lain. Itu kita bagi dia jawab markah dengan karakter sekali. Berapa? Lagilah 3. Bagi 3. Banyak tu macam agak macam YB tu Tapi YB pemurah. Okey. 3 terus Okey, tahniah. Kerana masyarakat ni dia tak suka kita tak suka orang megah-megah, betul tak? Tapi masyarakat suka orang yang ada harta tapi dia boleh kongsi dan dia tutup mulutnya daripada cakap ketika bersedekah. Macam itulah. Okey. Dan dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita nak minta seorang untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ada bawah tajuk tawaduk. Jadi siapa nak cuba untuk berikan kesimpulan? Ustaz nak pilih ke siapa nak? Okey, Miftahul lah. Tak susah. Semua nak jawab ni. Okey, silakan Miftahul. Okey, kesimpulannya sebagai murid, kita mestilah menghiasi diri dengan akhlak yang mahmudah melalui merendah diri. Melalui merendah diri lah kita.
Sebenarnya kita sebagai murid dalam menghiasi alam mudah melalui rendah diri, dia ada kurang sikit. Kerana dengan merendah diri, maka kita akan disayangi oleh Allah. Nampak tak? Itu so, dia. mesti ada perkataan kerana. Jadi kita letak satu kepada Miftahul. Miftah. Okey, satu markah. Okey itu. Ustaz, itu rumusan daripada Miftahul. Rumusan Ustaz, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa daripada Ustaz. Okey, sebelum Ustaz bagi rumusan, Ustaz nak minta tengok siapa yang akan dapat hadiah besar tu dulu. Yelah Ustaz, siapa ni Ustaz? Kalau tengok Miftahul 3 markah. 3. Syukri 246, Okey. Afiq 4 dan Hanin 246. So yang Seri 6. Antara Syukri dengan Hanin. Syukri dengan Hanin Yep. Okey, tapi sebab Hanin tu Ya. Syukri ke Hanin yang bawah tu? Ya, Hanin bawah ni. Hanin tu dia punya button tu besar-besar, jadi Hanin lah dapat tempat pertama. Berikan tepukan. Okey, tolong Itu angkat sikit, dia. berikan sikit semangat, ucapan semangat tu, kertas semangat boleh angkat. Oh, ada juga? Oh, ada. okey. Tengok. Okey, bagilah sikit. Dapat apa? Tu. Itu kertas semangat Itu dia. dia, Hebat lah excellent, semua. Tak tahu berapa hebat. bintang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah lagi 8 bintang. Okey, tahniah untuk Hanin dan semua ya murid-murid yang berada di talian. Okey. Jadi Ustaz, rumusan pada hari ini Ustaz? Kesimpulan pada hari ini pada hari ini kita belajar sifat tawaduk dan adalah satu sifat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai seorang Islam, kita hendaklah berusaha untuk mengamalkan sifat tawaduk di mana saja tempat supaya kita sentiasa di bawah kerahmatan Allah SWT. Dan kemudian supaya kita tidak jauh daripada landasan hidup sebagai seorang yang merendah diri. Baik. Kerana orang yang merendah diri itu seperti resmi padi, semakin rendah semakin berisi. Itu dia rumusan daripada Ustaz mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Jadi Ustaz, kalau murid-murid nak buat latihan, nak cari rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, mana mereka boleh dapatkan Ustaz? Okay, kita boleh dapatkan latihan daripada sumberku. Daripada sumberku. Jadi Ustaz, syukran kathiran. Terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada petang ini, pada hari ini. Dan terima kasih juga Ustaz, sebelum kita nak akhiri lah Ustaz, mungkin Ustaz nak bagi prestasi keseluruhan untuk murid-murid semuanya. Prestasi keseluruhan semua dia hampir sama. Dan semua dapat menjawab dengan baik dan respon yang terbaik. Jadi kalau dibuat kat kelas macam ni, sebenarnya sangat terbaik lah. Sangat terbaik boleh lah. dapat tahap pencapaian 6. Banyak tu murid-murid. Jadi jangan buang masa dan ambillah sebanyak mungkin ilmu daripada guru-guru kita di kelas. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada semua murid-murid. Kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM